إنه لغفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan ya muslimin muslimat dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada tengah hari ini sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu kuliah Zuhur kita membicarakan tentang fiqh. Hari ini kita masuk kepada bab pembahagian air ya, pembahagian air. Jadi begitu besar kesannya air ni dalam bab bersuci. Jadi ulama telah menggaris pandukan ya, maknanya air yang macam mana kita nak pakai, jenis-jenis dan juga kategori-kategori airnya. Jadi sama-sama kita buka dengan bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkirun naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab, sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal. Alhamdulillah kita masuk kepada pembahagian air ya. Pembahagian air. Jadi ulama menyebutkan bahawa air ini adalah sesuatu yang penting ya, maknanya digunakan dalam bab bersuci dan juga mengangkat hadas ya, sama ada menyucikan najis dan juga mengangkat hadas. Sebab tu di antara tanah, batu dan air paling afdal adalah air ya. Dan juga dengan air maknanya banyak benda akan boleh terjadi. Seperti mana kehidupan ya, waja'alna al-ma' waja'alna minal ma' li kulli syai'in hayy. Dijadikan daripada air itu, maknanya tiap-tiap benda yang hidup tu ada air ya. Kebanyakan benda hidup tu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi air ni ada dua, dibagi dua. Pertama al-ma'u qalilun, air yang sedikit ada hukum dia, wa kathirun, dan juga air yang banyak ada hukum dia. Apa maksud air yang sedikit? Iaitu air yang kurang dari 2 qullah. Air yang kurang dari 2 qullah. Orang Melayu panggil kolah. Asalnya bahasa Arab qullah ya. Apa maksud qullah itu? Maknanya qullah ni satu ma'yar ataupun sukatan lah ya. Jadi kalau ikut air yang sedikit kurang dari 2 qullah ni, apa-apa saja yang najis ataupun mutanajis masuk kepada air tersebut, maka hukum air itu najis walaupun dia tak berubah. Contohnya air dan satu cawan tiba-tiba termasuk air kencing contoh dia ya. Jadi air tersebut berubah menjadi najis walaupun kita cium tak ada bau, kita rasa tak ada rasa contoh dia kan. Maka dia tetap bernajis. Beza dengan air yang banyak, itu air yang melebihi air yang kadarnya 2 qullah ataupun lebih. Jadi hukum air yang sedikit itu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi, iaitu akan terjadinya hukum najis di situ apabila najis masuk di dalamnya. Dan juga hukum air yang air yang banyak, la yatanajjas, tidak akan bernajis, illa, kecuali idza taghayyara, berubah, apabila berubah ta'muhu, rasanya, au launuhu au rihuhu, warna ataupun bau. Di sini diletak atau ni maknanya kita boleh pilih lah, bukan mesti 3 ni ada bau najis, bukan, salah satu. Contohnya kita tengok warna dia dah berubah najis ataupun bau dia ya. Rasanya tak pernah lagi ada yang rasa, tak pernah. Kan nak rasa ni pelik kan. Tapi 2 ni biasa, warna dan juga bau. Baik, apa maksud air yang banyak itu? Air yang 2 qullah ya, ataupun 2 qullah. Iaitu kalau ikut kati Baghdad, iaitu lebih kurang 500 pound Baghdad. Retail tu maknanya kati lah, ataupun kita sebut sini pound lah.
Yang mudah dia. Ya. Dan juga berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya apabila air sudah sampai 2 qullah, dengan qullah orang hajar, maknanya ukuran qullah orang hajar, ya. Orang Hajar ni satu kaum yang dia isi air dengan kirbah. Kirbah ni orang Arab, orang pasir kan, dia ada isi dengan apa nama tu, kantong yang daripada kulit. Kalau kambing seekor tu, kaki dia diikat, dia akan isi air daripada kepala dia, punggung pun dia jahit. Tu kira satu kulah tu kira sebagai satu kirbah. Ataupun disebut di sini yang mana boleh memuatkan satu kulah hajar ini boleh memuatkan 2 kirbah. Ya, 2 kirbah maknanya besar lah. Besar dia punya kulit kantong air tu. Dan juga ukuran satu kirbah biasanya tidak melebihi 100 pound. Tidak melebihi 100 pound. Kalau metriknya berapa? Wah. Berapa meter padu? Berapa meter padu Okey. Dia kalau ikut ukuran sekarang ni, kita ambil 60, ni bekas yang kita panggil petak lah. Kita ambil satu hasta ataupun 60 cm lah. Pembaris yang panjang kan 30 kan, mana letak 2 panjang, lepas tu lebar dia pun 60 cm, ke dalam pun sama 60. Itu dah dikira satu kulah. Itu dah dikira dua kulah. 2 kulah, ya. Dan juga kalau bulat, dia kalau bulat, dia punya diameter lebih kurang, diameter tu punya bukaan dia tu lebih kurang 50 cm dan dalam ni lebih kurang 120 cm. Maknanya 4 kali pembaris tu. Baris 30 cm tu 4 kali kalau dia bulat. Sebenarnya tong sampah hitam tu dah 2 kolah dah sebenarnya. Tu sampah tu hitam tu kan kat rumah tu kan. Tu dah 2 kolah sebenarnya. Kalau kita ukur tu betul lah, lebih dah tu. Lebih 2 kolah. Jadi orang bayang 2 kolah ni 2 kolah masjid. Kan orang tengok masjid besar ni, kolah ni mesti 2 dah. Sebenarnya itulah kadar 2 kolah tu, kecil je sebenarnya. Dia tak besar, ya. Dan kalau ikutkan timbangan Baghdad tadi 500 kati. 500 kati ni lebih kurang kalau kita timbang air 192 kilo lebih kurang. Air lah. Kita bubuh dalam satu bekas je, mungkin lebih kurang 200 kilo, 2 kolah tu lebih kurang dia punya ukuran dia, ya. Ataupun dari segi liter, kalau ikut Syekh Wahabah lebih kurang dalam 216 liter. Lebih kurang 2 kilo. Kan lebih kurang macam tu je, dia tak adalah banyak sangat, ya. Jadi lebih kurang ada pendapat kata 216 liter, ada pendapat kata 270 liter lebih kurang. Itu ikut ukuran sekarang ni lah. Ikut ukuran sekarang, ya. Sebab tu dalam bab 2 kolah ni memang ulama khilaf, ya. Sebabnya macam mazhab Maliki, macam kita Syafi'i, kita guna Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Maliki dia guna satu lagi masdar atau sumber hukum, iaitu amal ahli Madinah, amalan orang Madinah. Sebab mereka ini pernah hidup, keturunan mereka pernah hidup sezaman dengan Nabi. Jadi 2 kolah mereka tu mesti diukur, maksudnya 2 kolah tu dalam fiqh Maliki mesti diukur dengan tangan orang Mekah, orang Madinah. Sebab kan lain kita punya hasta ni berbeza. Tu beza dia. Kita mazhab Syafi'i dia mudah sikit lah kan. Masa kita guna Iraq benda kan. Baik, tu kadar 2 kolah tu lebih kurang lah, tong sampah hitam tu lebih kurang, kita tak kata tepat-tepat lah, dia lebih kurang, kita kata takribian, ya. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kadar mudah kita nak ukur 2 kolah sebenarnya, ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hukum air yang 2 kolah dan ke atas, maknanya kalau najis jatuh, ya, maka selagi tidak ada perubahan warna, rasa dan bau tu, maka air itu tetap suci. Hatta air yang sedikit asalnya dihimpun, contoh air mustakmal, kan. Air mustakmal ni contoh kita ambil air kecil-kecil macam ni, yang air-air yang kita dah basuh muka apa semua kan, kita bubuh dalam satu baldi contoh dia, sehingga cukup 2 kolah, contoh baldi tu besar, maka menjadi air mutlak. Jadi air mutlak. Asalnya mustakmal, tapi dia lebih
dilebih daripada 2 qolah, maka dia jadi mutlak. Jadi mutlak ya. Sebagai contohlah, kita mandi wajib dengan baldi. Betul kan? Buka air, ada baldi kat bawah, betul tak? Kan? Sambil air tu masuk, kita pun cedok, betul tak? Nampak tak? Dia punya pergerakan itu kan. Jadi adakah air itu mustakmal? Air itu contoh baldi kecil je, dia mandi wajib itu kan. Adakah dia boleh mengangkat hadas juga? Setakat mandi hari biasa tak apa, ni hukum sekarang ni mandi wajib ya. Jadi adakah dikira itu bertakung ataupun air itu mengalir? Jawapannya air itu mengalir. Mengalir tak masalah. Sebab apa? Dia masuk, kita keluarkan. Dia masuk, kita keluarkan. Jadi walaupun dia macam nampak kurang 2 qolah, sebenarnya dia tak ada masalah. Boleh. Boleh dibuat untuk mandi. Dan tangan yang kena pada air itu tiba sebagai alat. Alat cedok air. Jadi tak menjadi mustakmal. Jelas tu. Macam kita wudu, kita ambil satu cebok air kan. Kita masukkan tangan kita, masuk muka. Air itu tetap mutlak. Jelas ya. Air itu tetap mutlak. Kerana niat kita menggunakan tangan itu adalah untuk apa? Untuk menyucikan, untuk menyucikan. Baik. Okey, kita sambung lagi. Tapi Ustaz, kalau baldi itu dia tak mengalir, bukanlah tak mengalir, maksudnya air itu Takung. dia bertakung. Okey, boleh, tak ada masalah. Dia Kalau terpercik sikit masuk. terpercik sedikit tak jadi masalah. Yang penting kita tahu sikit. Dia beza dengan banyak masuk ni baru dia jadi mustakmal. Tapi kalau setakat kita itu zaman-zaman tak ada air. Tapi kalau air banyak kena maknanya buang je lah kan. Tapi sebenarnya tak salah kita tadah balik air kita mandi, tak salah. Air wuduk kita tadah balik tak salah. Nanti jadi cerita lain pula. Cuma nak bagi tahu boleh. Boleh. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kucing pula? Kan kucing ni kita bubuh air dalam bekas. Dia minum air tu. Adakah air tu jadi najis? Sedangkan kucing ni suci, tetapi cairan yang keluar dari dia tu, lendir dia apa semua tu, itu adalah najis. Adakah air tu jadi mutanajis? Kucing minum. Kalau dalam hadis Nabi cerita tentang anjing, apabila anjing tu meminum dulu bekas itu, maka naklah kamu basuh. Maksudnya basuh dengan 7 kali basuhan lah. Sekarang ni kucing. Kat sinilah sebenarnya ada orang sains dia rajin sikit buat kajian. Saya ada tengok dia punya kajian tu. Dia kata sebenarnya kucing waktu minum air, dia tak kena pun air tu. Dia punya lidah tu laju, jadi dia punya air tu naik sendiri. Dia tak kena pada bekas. Jadi maknanya air yang kucing minum tu suci sebenarnya. Dia beza dengan anjing kan. Anjing pun lidah dia tahulah macam mana kan. Lagi besar daripada kucing ya. Baik, jika ada kucing yang memakan bangkai dan kita melihatnya, kemudian ia menjilat air dalam sebuah bekas sebelum ia pergi, maka air itu menjadi mutanajis. Syaratnya kita nampak dia makan bangkai tu. Contohnya memang ada darah kat mulut dia, dia pergi minum contoh dia. Maka air itu mutanajis ya. Tapi kalau asalnya air itu suci, kita pun tengok kucing minum biasa tak ada apa-apa, tak ada makan bangkai ke apa, maka air itu tetap suci. Air itu tetap suci. Macam mana pula kalau dalam kolah tu tiba-tiba kucing mati dalam tu? Kolah masjid ke kolah rumah kan? Kucing mati dalam tu. Kucing tu pula keras beku dalam tu kan. Macam mana tu? Kita nak buang air tu sekolah buang. Kalau tak berubah color tu. Suci kalau tak berubah color. Macam mana tu kita nak angkat? Jenuh tu Dia sebenarnya semua hukum air ni sama macam semua hukum cairan sama macam hukum air, termasuk minyak. Contohlah selalu benda ni berlaku pada minyak. Kan? Kita nak masak, tiba-tiba ada lipas pula dalam tu kan, contoh. Kita nak masak dalam kuali ada lipas. Ya, adakah hukum minyak tu bernajis?
Lipas ni bang. Ini bukan semut. Hukumnya menajis sebenarnya. Hukum lipas tu minyak tu bernajis sebab apa? Kurang dari dua qollah. Kan hukum air tadi yang sedikit walaupun masuk najis dia tak berubah. Tetap hukumnya benar najis. Jadi lipas ni memang dia besar lah, tak macam semut. Semut ni kalau setakat 2, 3, 4 ekor dia maaf pada syarak. Tapi kalau dia berjemaah memang tak boleh lah. Tu tak boleh lah. Lalat contoh dia. Setakat seekor maaf lagi. Tapi kalau dia masuk 5, 6 ekor dalam minyak tu, kita anggap sebagai bernajis. Kalau tak kita anggap bernajis pun kotor lah kita nak makan dia kan. Jadi kita buang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hukum air. Tadi kita sebut tadi jenis air, kemudian hukum air. Jenis air ni ada air sikit hukumnya dan ada air yang banyak. Okey. Kemudian jenis-jenis air iaitu macam biasalah. Pertama air mutlak. Air mutlak ni maknanya air yang orang kenal sempena tempat dia. Contoh kalau kat sungai, air sungai orang panggil. Kalau kat laut, air laut. Dia bukanlah air tu dinamakan bersempena perisa dia atau warna dia. Contohnya air sirap kan, sebab dia bubuh sirap. Sedangkan dia asalnya air biasa. Jadi air mutlak ni air yang hukumnya suci lagi menyucikan. Yang kedua air yang suci tetapi makruh digunakan, iaitu air yang musyammas. Syarat dia ada syarat air musyammas, air yang terjemur bawah matahari ni setakat Malaysia ni dia tak terkategori dalam negeri musyammas, tak terkategori. Dan syarat dia pula bekas tu tertadah pada bekas logam yang boleh mengeluarkan karat. Kalau setakat atas rumah tu tak kira tu, dia panas-panas gitu je. Jadi masih lagi boleh digunakan untuk bersuci. Jadi yang dikatakan musyammas ni air yang terjemur di bawah matahari di dalam bekas logam di negeri yang panas. Jadi Malaysia tak termasuk sebenarnya. Tapi memang betul waktu adik saya belajar kat Yaman dulu, dia kata mandi subuh tu macam mandi hot spring lah. Sebab memang panas betul. Subuh tu mandi panas. Dia punya tangki air tu pun panas. Memang panas subuh. Baik, kemudian air yang suci tetapi tidak menyucikan, Air yang suci tidak menyucikan seperti contohnya air mustakmal. Ini air yang telah kita guna kurang dari 2 qollah tadi, dan juga air yang diguna tadi seperti untuk berwudu dan sebagainya. Air itu diguna semula namanya air mustakmal. Ataupun kita pegang contoh air itu kurang dari 2 qollah dia jadi mustakmal. Air mustakmal ni boleh nak guna untuk semua, basuh pinggan semua boleh, basuh tangan. Cuma masalah dia tak boleh mengangkat hukum, itu saja. Dia tak boleh mengangkat hukum. Maksudnya tak boleh mengangkat hukum wudu, mandi wajib, menyucikan najis. Dia tak boleh. Dan yang seterusnya adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Contohnya disebut sini air yang mutaghayyir, air yang ada perubahan. Perubahan asalnya mutlak tapi dicampur sesuatu. Macam contohnya air kopi. Boleh tak air kopi buat basuh cebok? Boleh je, cuma tak ada orang buat lah kan. Sebab dia melekit kan. Tapi boleh dia bersih, tapi dia tak mengangkat hukum. Dia tidak mengangkat hukum. Kemudian contoh lain seperti air buah-buahan. Air kelapa contoh dia, boleh tak buat wuduk? Dia duduk kat atas lah, kita pun tengok ada air kelapa. Okey ni, boleh tak? Susah juga nak jawab tu pasal selalu bedal tu. Jadi air kelapa ni dia termasuk air yang mutaghayyir, air yang berlaku perubahan. Perubahan ni macam-macam cara. Ada yang berlaku disebabkan kompres. Air kata guru saya, air yang berlaku disebabkan kompres ni, contohnya air kelapa, termasuklah air aircon sekali. Dia tidak boleh dibuat bersuci. Macam mana boleh terjadinya air aircon tu? Kompresor lah. Proses kondensasi air tu, maka dia jadi air bersih, tapi dia tidak boleh menyucikan. Dia sama seperti mana hukum air kelapa, Dan juga air yang tidak suci juga tidak menyucikan. Maknanya air yang mutanajis, air yang terkena najis, air yang terkena najis.
Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kalau kita pergi kat satu danau, tasik ataupun perigi lama dan air dia warna coklat disebabkan daun-daun lumut-lumut tepi tu, boleh tak pakai? Yalah, dia berubah kan disebabkan daun-daun kering, tapi tak ada orang sentuh, tak ada apa. Kira ainul hayah lah orang kata kan. Air kehidupan kan. Nak tak nak kena pakai juga air tu kan. Tapi suci ke tak suci? Ni contoh dalam hutan kita masuk kan. Boleh tak pakai? Jawapannya boleh. Boleh pakai ya. Dia sebabkan dia benda semula jadi. Dia bukan perubahan disebabkan tangan manusia. Dia semula jadi ya. Dia beza kalau kita tiba-tiba bubuh za'faran, tukar warna air. Dia tak boleh ya. Dia tak jadi. Jadi air-air yang terbiar dekat tasik, dekat kolam dan sebagainya tak ada orang usik, tapi air dia berubah warna. Disebabkan lumut, daun-daun sebagainya, hukumnya suci. Hukumnya suci ya. Masih boleh dipakai. Baik, seterusnya perkara yang menyebabkan mandi wajib. Perkara yang menyebabkan mandi wajib. Jadi bila masuk bab air ni, kita dah sentuh bab wuduk itu. Dari ini kita masuk kepada perkara yang mewajibkan mandi, yang menyebabkan mandi wajib. Ada berapa agak-agaknya? Ada 6 tuan-tuan ya. Ada 6. Jadi semua orang kena tahu ni. Sebabnya seumur hidup paling kurang sekali kita mandi wajib. Jangan ingat waktu kahwin ya. Maknanya mati tu semua mandi wajib lah. Ini salah satu yang menyebabkan mandi wajib ya. Baik, mujibatul ghusli sittah. Ya, perkara yang mewajibkan mandi tu 6. Yang pertama, maksudnya 6 ni termasuk kategori lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan ya. 6 ni menyebabkan wajib mandi. Pertama, ilajul hasyafati fil faraj. Iaitu pertemuan di antara hasyafah pada faraj, pada kemaluan. Pertemuan ya. Pertemuan ni dalam arti kata memasukkan. Jadi hasyafah ni bermaksud kamrah ataupun kepala peluru. Faham kepala peluru tu? Tu bahasa sopan kita lah ya. Kepala peluru tu masuk je ataupun melekap saja di muka faras itu. Bukan bibir muka dia. Bibir tu belah luar, ni muka dia. Dan belah dalam tu. Dia melekap saja, tiba-tiba pak mertua ketuk pintu. Makan kata dia. Aduh, tak jadi. Melekat saja maka mewajibkan mandi. Kena jelas tak? Dia bukan mesti keluar mani, dia melekap saja benda tu, dia jadi wajib mandi ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jika zakar tidak masuk kepada had kepala, maka tidak wajib mandi kecuali apabila keluar air mani. Itu pertama sekali. Dalam mazhab Syafi'i bukan mesti keluar air mani, tapi bersentuh saja kepala dengan muka faras itu, maka ia boleh jadi wajib mandi. Jadi wajib mandi. Yang kedua, khurujul mani, iaitu keluarnya mani ya. Keluarnya mani. Keluarnya mani di sini yang zahirnya adalah lelaki ya, yang batinnya adalah wanita, perempuan. Jadi air mani lelaki lah yang nampak keluar, sebab wanita air maninya di dalam ya. Jadi maksud sini adalah lelaki ya. Keluar mani ni dengan apa-apa cara sekalipun. Dengan apa-apa cara sekalipun. Kemudian orang lelaki ni dia ada 4 air, tuan-tuan. Kita ni orang lelaki semua ada 4 air. Kena tahu, satu je airnya suci, yang 3 lagi yang 3 lagi najis. Pertama, al-baul, iaitu kencing. Kencing ni tak kira lah terkencing sikit ke terkencing banyak ke, hukumnya najis, wajib dibasuh. Yang kedua, mani, hukumnya suci. Kenapa mani suci, Ustaz? Kerana Allah sebut dalam Quran ya, walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Jadi termasuk yang mulia tu air maninya sendiri ya. Jadi kalau air mani tu najis, tak adalah mulia. Jadi air mani kita tu suci sebab Allah memuliakan manusia ya. Jadi bila air mani tu terkena pada pakaian, hukumnya suci pakaian tu. Kalau kita baca dalam Bulughul Maram, Sayyidatina Aisyah pernah aku pernah menggaru
ataupun menggaruk kesan air mani di kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan kain tu Rasulullah pergi sembahyang, menunjukkan bahawa air mani itu adalah suci. Air mani itu adalah suci. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah air madhi. Air madhi. Air madhi ni keluar ketika kemuncak syahwat. Kemuncak syahwat ni boleh berlaku bila-bila masa. Boleh berlaku apa orang kata tengah naik syahwat ke, tengah tengok sesuatu yang menggairahkan ke, ya, apa sajalah, tetapi dia punya cairannya berbeza dengan air mani. Air mani syarat dia biddufu, dengan memancut, tu air mani. Tapi kalau air mazi tidak. Dan air mazi cair dan tidak berbau, air mani berbau. Itu beza, ya. Itu yang ketiga, air mazi, hukumnya najis. Hukumnya najis. Dan yang keempat adalah air wadi. Apa dia? Wadi. Wadi ni kalau tuan-tuan buat kerja berat, dia keluar. Itu nama air penyakit lah. Siapa keluar air wadi ni pergi klinik, minta ubat, ya. Maknanya kita punya bahasa moden dipanggil masalah prostat lah. Masalah prostat, ya. Kena apa-apalah bab kencing orang lelaki ni, biasanya yang keluar tu air wadi. Baunya agak hanyir dan keruh sikit bau dia. Dia adalah air penyakit, ya. Jadi 3 tu adalah najis dan 1 adalah suci. Jelas tu. Okey, pertama ilajul hasyafah fil faraj, ya. Yang pertama tadi wajib mandi apabila memasukkan hasyafah kepada faraj, yakni kemaluan. Yang kedua khurujul mani, keluar mani. Yang ketiga yang wajib mandi adalah sebab haid. Disebabkan apa? Haid. Isteri kita, anak perempuan kita, ibu kita, ya. Ni mereka yang mengalami haid. Jadi kita orang lelaki paling kurang basic tentang haid tu kita kena tahu. Paling lama haid berapa hari? Berapa hari tu? Kalau tak memang kena kencing je lah dengan orang rumah. Asal nak bersama je, cuti bang. Berapa hari paling lama haid? Period? 2 minggu. Lagi? Ni kalau salah ni memang muka kena scam ni. Dalam mazhab Syafi'i paling lama 15 hari. 15 hari kena tahu, ya. 2 minggu baru 14, dia tambah sehari, ya. 15 hari. 15 hari, 15 malam. Jadi selama haid keluar dalam tempoh tu, ataupun contoh dia keluar baru 5 hari, dia berhenti, dia mandi, esok keluar lagi, masih dikira dalam tempoh 15 hari dia masih haid. Boleh faham, Lagi-lagi wanita yang dah berusia, nanti dia akan berlaku, dia nak pra-menopause tu, dia akan berlaku senggap-senggap dalam haid dia. Kita tak menentu. Kita orang lelaki kena tahu. Kadang-kadang dia keluar dia tak keluar darah sangat pun, dia keluar warna macam itulah. Sikit-sikit apa panggil sting, apa nama dia. Jadi haid paling panjang orang perempuan adalah 15 hari, 15 malam. Lebih tu Ustaz, lebih tu istihadah. Orang lelaki dengan istihadah, dia kata. Sebab apa? 5 istihadah ni maknanya boleh bersama lagi lah. Dah boleh bersama. Sebab tu sunnah sebenarnya sunnah ni diajar oleh para ulama, hatta isteri Nabi pun buat, iaitu bertukar pakaian. Orang perempuan ni dia tak perlu bagi tahu pun suami dia, hari ni ayang tak sembahyang, tak perlu. Dia hanya beri isyarat saja. Contoh bila hari dia period, dia pakai warna merah, contoh dia. Balik-baliknya aduh merah pula. Kan. Bila suci dia pakai hijau, contoh dia, kan. Contohlah. Okey, on ni bang, kata dia, kan. Kalau agak-agak dah nak period, dia pakai warna orange, contoh dia, kan. Abang tinggal 2 hari lagi bang, kata dia. Jadi sunat-sunatnya hukum tu ulama ajar, ya. Jadi suami tak perlu tanya selalu awak sembahyang ke tidak, nampak tak? Jadi ulama dah buat dah, sebagai kita kata nak mempermudahkan hubungan suami isteri, ya. Sederhana orang perempuan biasa keluar dalam tempoh 5, 6 atau 7 hari. Itu normal. Jadi kalau isteri tuan-tuan, adik-adik tuan-tuan yang keluar sampai 15 hari istihadah ni, pergi bawa pergi doktor cek. Ya, itu adalah darah penyakit, ya, period tak teratur. Dan yang paling pendek adalah berapa hari paling pendek?
3 hari pun kena scam juga. Berapa hari paling pendek? 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Jadi siapa yang isteri dia period 1 hari 1 malam pun bawa pergi doktor. Sebab tak berapa sihat. Dia normal 5, 6 tu 7. Tu biasanya wanita-wanita yang subur dia begitu. Saya pernah jumpa dulu ada seorang muslimat lah, dia bagi tahu, ustaz saya period setahun sekali ustaz, dia kata. So dia memang tak subur lah, dia tak boleh beranak. Jadi saya bagi cadangan beli cuka tin, kemudian beli cuka delima. Cuka delima pula, pati delima. Cuka tin, pati delima. Ikhtiar. Cuba sebulan minum hari-hari 1 sudu cuka tin campur air, campur dengan pati delima. Beli yang mahal sikit, original lah. Jangan beli yang RM10 tu murah sangat. Beli yang mahal sikit. Ya, alhamdulillah lepas sebulan suami dia telefon. Dia kata, ustaz, isteri saya dah melekat dah ustaz. Dia kata, alhamdulillah. Lama ditunggu anak tu. Jadi tu salah satu. Maknanya ikhtiar bagi orang yang ada masalah haid tu, ikhtiar ada 2 tu. Cuka buah tin dengan pati delima. Boleh cuba lah. Boleh cuba. Ikhtiar tu saya belajar dengan guru saya macam tu. Kalau tuan-tuan minum memang insya-Allah tak akan mengandung je lah. Ini untuk orang perempuan ni. Dia tambah lain tuan-tuan. Okey, kemudian yang keempat, yang keempat perkara yang mewajibkan mandi adalah nifas. Nifas. Apa maksud nifas? Nifas dalam mazhab Syafi'i bermaksud darah yang keluar sesudah kosongnya rahim. Ini kena jelas ni. Darah yang keluar sesudah kosongnya rahim. Maknanya bila isteri kita dah beranak, dah keluar baby, dah keluar dah apa nama yang macam murtabak tu, uri. Dia punya uri tu dah keluar. Darah yang keluar lepas tu baru dikira ni nifas. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia lain sikit. Dia beza dengan Hanafi dengan Hambali. Bila kita tengah kontraksi, tengah 5 minit, 10 minit, ni tuan-tuan tahu tak ni orang perempuan nak bersalin macam mana ni? Ke macam tak tahu je? Isteri kita nak bersalin tu dia ada kontraksi dia 1 jam, kemudian dia ada 10 minit, dia ada 5 minit, dia macam sakit tu sekejap-sekejap datang. Jadi waktu tu kalau keluar darah dipanggil darah fasid. Dipanggil apa? Darah fasid, darah rosak. Jadi waktu tu ustaz belum nifas lagi, belum kalau ikut mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya dia masih wajib solat. Yang ni suami-suami selalu terpandang ni. Ya. Bila dia contoh dia tengah sakit ni, tiba-tiba azan asar contoh. Maka dia sebenarnya masih wajib sembahyang asar. Cuma waktu tu dia dah kat labor room dah. Dia dah duduk macam ni tu kan. Ya, jadi macam mana dia nak sembahyang? Jawapan dia nanti lepas bersalin wajib qada. Siapa yang nak ingatkan ni? Suami lah. Kita lah sebagai suami yang kena ingat. Ya. Sebab tu dalam kita menyambut kegembiraan anak kita, jangan sampai kita lupakan bahawa isteri kita masih punya tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Benda ni sangat penting untuk kita faham. Ya. Jadi bukan maksudnya kalau dia dah sakit dia tak wajib solat, dia masih wajib solat. Cuma waktu tu dia tak mampu nak solat. So ingatkan dia bila dia dah suci nanti, maka dia wajib mengqada solat dia. Kerana waktu dia melahirkan anak tu telah pun masuk waktu tuan-tuan, telah masuk waktu. Tu jelas tu. Sama juga dengan anak yang kembar. Macam mana kita nak kira nifas dia? Contoh kembar 4, seorang keluar kan. Lepas tu kan selang 2-3 jam seorang lagi keluar. Bila kita nak kira nifas dia sesudah semua keluar, kosong rahim maksud dia. Kosong rahim, maka darah yang keluar tu dinamakan sebagai darah nifas. Okey, berapa panjang darah nifas? Paling panjang. Aduh. Jam kat ni. Tak ikan lah Ustaz. Saya tahu isteri saya cuti pantang habis lah kata dia. Senang paling panjang 60 hari tuan-tuan. 60 hari. Biasanya 60 hari ni biasa anak pertama lah. Anak pertama ni biasa pantang dia panjang sebab dia baru luka sikit. Biasanya anak kedua dia makin pendek. Yang standard 40 hari. Standard tau. Yang paling pendek sekali berapa agak-agak? Lahzah ni maknanya satu ketika saja. Seketika saja.
Seketika maknanya dia bersalin kering lah bahasa dia. Dan jarang sangat orang yang bersalin macam ni. Jarang ya. Dekat alam Melayu ni, biasanya kita orang Melayu ni, kita ni biasanya lepas bersalin biasanya akan diiringi dengan nifas. Dan kalau ikut ada orang Melayu tu 100 hari baru suami boleh bersama Ada bagusnya dan ada kurangnya. Kalau Caesar biasanya lebih kurang juga. Caesar biasanya lebih kurang. Caesar ataupun keguguran, kalau keguguran baby itu kecil, biasanya nifasnya dalam 2 minggu macam tu atau seminggu lebih. Tapi kalau Caesar biasanya sama juga, dia akan keluar macam biasa, sama ya. Cuma Caesar dia ikut atas lah ya. Tapi dia punya nifas tu masih tetap sama. Kemudian yang kelima adalah al-wiladah. Perkara yang wajib mandi adalah kelahiran. Jadi tak semua kelahiran kita wajib mandi. Contoh isteri kita beranak. Sebab ada setengahnya yang salah faham tentang kelahiran ni wajib mandi. Apabila dia dah melahirkan anak, lepas tu keluar darah, maka dia mandi 2 kali. Jadi ni tak betul ya. Jadi bila kelahiran berlaku, kemudian lepas kita melahirkan anak, keluar darah, tu namanya darah nifas. Maka mandi wajib kita adalah sesudah nifas. Biasanya hospital akan mandikan, itu namanya mandi segar. Mandi nak segarkan badan sebab penat lepas besar. Itu bukan mandi wajib. Sebab saya pernah berlaku pada sepupu saya dulu. Saya datang ziarah dia Caesar. Tiba-tiba dia kata nak pergi balut perut dah. Dia kata, kenapa pula nak balut perut? Nak solat latib sebab mak suruh mandi wajib. Dia kata, kenapa nak mandi wajib? Kan lepas kelahiran kena mandi, kata dia. Itulah salah faham tu. Ya, sebenarnya tak tepat cara tu ya. Maksud kelahiran ni kemudian dia mandi adalah bila dia lahir, kemudian keluar nifas sekejap je. Ini panggil nifas paling pendek ni. Sekejap je. Dia bersalin kering, bahasa darah dia tak banyak, maka dia wajib mandi sesudah tu. Dan benda ni sangat jarang berlaku pada orang Melayu. Biasanya adalah orang Arab tu ada. Ya, sebab istiqra' atau analisis Imam Syafi'i adalah pada orang Arab Quraisy ya. Jadi biasanya orang Melayu ni dia tak ada mandi wiladah. Dia ada terus sekali dengan mandi nifas. Kena jelas tu ya. Jadi memang ada setengah orang Arab, memang saya pernah tengok dulu, dia bersalin, dia masuk bersalin tu, masuk wad, dia minum air Coca-Cola, dia beranak, lepas tu dia buat anak sebelah minum Coca-Cola lagi. Tu Arab, dia boleh keluar terus lepas bersalin. Kuat lah. Dia kuat. Orang Melayu dah, dia kena bermalam percutian 1 hari 1 malam dulu kan. Biasa gitu lah. Dan yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah al-maut, iaitu apa dia? Mati ya. Adalah mati. Jadi macam saya sebut tadi lah, mati, maka wajib mandi kecuali apa? Kecuali mati syahid dalam peperangan. Mati syahid dalam peperangan maka tidak wajib dimandikan ya. Itulah berkenaan 6 perkara apa nama tadi, wajib mandi. Okey. Dah tepat-tepat pula habis tu. Rasanya tak buka soalan kot ya. Itu sajalah insya-Allah. Tuan-tuan nak tanya boleh simpan bulan depan. Bulan depan kita tanya insya-Allah. Jadi sekadar itu, yang baik sekadar datang pada Allah, kurang lemah hina kekurangan diri saya sendiri. Maafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.